belakangan ini, isu resis kembali hangat, iaitu pilihan raya umum ke-15. Masih ada lagi rakyat Malaysia yang menggunakan unsur perkauman di sosial media. Contohnya seperti di TikTok. Mereka memuat naik video yang berunsurkan 13 Mei yang terjadi pada 1969. Resis merupakan salah satu amalan dan kepercayaan yang digunakan untuk mendiskriminasi sesuatu kaum, kepercayaan dan warna kulit. Punca rasism di Malaysia. Bagi punca-punca rasism ini, saya kategorikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, murid ataupun golongan kanak-kanak. Bagi golongan ini, perbezaan budaya dan agama akan menjejaskan interaksi mereka di sekolah kerana sesetengah murid akan timbulnya sikap prejudis dan stereotip. Bagi golongan yang kedua pula adalah golongan remaja. Bagi golongan ini, remaja adalah golongan yang paling banyak menggunakan media sosial. Melalui media sosial, banyak fahaman songsang yang berunsur isu resis telah disebarkan. Jadi golongan remaja ini mudah terdorong dan terpengaruh tanpa memeriksa latar belakang sesuatu perkara tersebut. Golongan yang ketiga adalah golongan dewasa. Umum mengetahui golongan dewasa dan politik memangnya tidak dapat dipisahkan. Setiap individu mempunyai parti politik yang mereka sokong. Politik, jika dapat dilihat sejak kebelakangan ini, merupakan pencetus kepada isu-isu resis yang berlaku di Malaysia kerana setiap parti politik itu membawa ideologi yang berbeza. Hai, selamat petang. Baiklah, hari ini kami akan bertanyakan soalan mengenai punca rasism kepada orang ramai. Lifestyle yang mak bapak dia bawakan ke masa yang akan datang, dia membesar dengan surrounding yang cara mak bapak dia bawakan. Lepas tu kawan-kawan yang dia kenal dengan bagi senang politik lah kot. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan sejarah hitam negara Malaysia, iaitu rusuhan kaum. Rusuhan kaum yang berlaku pada tarikh tersebut merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969. Semasa kempen pilihan raya dijalankan, calon-calon pilihan raya dan ahli politik terutamanya dari parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumiputera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini menyebabkan semangat perkauman antara kaum semakin menebal. Parti Perikatan UMNO MCA-MIC telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya 1969. Punca berlakunya peristiwa hitam ini adalah perarakan kemenangan pihak pembangkang. Penyokong-penyokong parti gerakan telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan sekitar Kuala Lumpur. Pada 13 Mei 1969, UMNO telah mengadakan perarakan balas yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Orang Melayu berkumpul dengan berbekalkan pedang dan parang panjang. Berlakunya kejadian pembunuhan orang Melayu. Rusuhan besar-besaran berlaku antara orang Melayu dan Cina. 3 kesan rasism. Antaranya ialah wujud salah faham antara kaum. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Bumiputera dan etnik dari Sabah dan Sarawak. Keunikan ini membuatkan negara-negara luar mengagumi Malaysia. Akan tetapi, rasism boleh mengakibatkan hancurnya negara disebabkan salah faham antara kaum. Hal ini demikian kerana terdapat perbezaan agama dan kepercayaan bagi setiap kaum. Contohnya, kaum Melayu menganut agama Islam, kaum Cina menganut agama Buddha dan kaum India menganut agama Hindu.
salah faham berkaitan agama dan pegangan adalah disebabkan oleh kurang kesedaran terhadap agama lain. Seterusnya ialah ancaman ketenteraman awam. Rasism juga boleh mengakibatkan rusuhan antara kaum berlaku. Rusuhan ialah satu jenis gangguan daripada kumpulan yang mengamuk dan melakukan kemusnahan harta benda, keganasan dan jenayah. Rusuhan kaum dapat mengancam ketenteraman awam serta keselamatan rakyat kerana ia boleh mengorbankan nyawa seseorang. Rusuhan kaum yang terbesar yang pernah berlaku di Malaysia ialah peristiwa 13 Mei 1969 di antara kaum Melayu dan kaum Cina. Selain itu, ekonomi negara akan merudum. Lantaran daripada rusuhan-rusuhan yang berlaku, negara akan mengalami kerugian akibat daripada perbelanjaan yang dikeluarkan mungkin melebihi pendapatan yang diterima. Hal ini demikian kerana apabila sesuatu rusuhan berlaku, maka kemusnahan harta benda akan berlaku. Hai, selamat petang. Hari ini kami akan bertanyakan soalan mengenai kesan rasism kepada orang ramai. Pada saya, kalau mengenai rasis ni, salah satunya memecah belahkan keluarga lah. Sebab dalam satu keluarga tak semestinya akan ada keluarga Melayu saja. Sebab kita ada perkahwinan campur. Dan keduanya akan membuat kepada rusuhan lah. Rusuhan antara kaum yang macam ada dalam sejarah 13 Mei kan. Dan bagi saya yang paling penting dua tu lah. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi membendung masalah rasism ialah kerajaan perlu melakukan kempen secara besar-besaran. Hal ini demikian kerana masyarakat dapat didedahkan dengan pelbagai maklumat mengenai etnik-etnik di Malaysia. Antara itu, usaha ini amat diperlukan bagi membendung masalah rasism ini daripada disebarkan lebih luas. Langkah yang seterusnya ialah kerajaan perlu menegaskan undang-undang. Hal ini demikian kerana undang-undang yang terkini tidak dapat membendung masalah rasism. Maka melalui usaha ini, kerajaan perlu menukarkan undang-undang dengan lebih baik agar masalah-masalah rasism ini dapat dihukum dengan hukum yang setimpal. Akhir sekali, langkah bagi membendung masalah rasism ialah melalui pendidikan awal. Pertamanya, pendidikan awal melalui kanak-kanak. Hal ini demikian kerana pendidikan awal kanak-kanak akan memberikan mereka kesedaran mengenai pelbagai etnik di Malaysia ini. Maka apabila kanak-kanak ini dipupuk dengan silibus etnik, maka mereka akan belajar untuk menghormati antara kaum yang lain. Hari ini kami akan bertanya orang ramai tentang bagaimana untuk mengatasi rasism. Membuat kempen kesedaran melalui social media. Anda macam biasa buat kempen macam biasa tu, sebab banyak orang guna social media. So kalau buat kempen melalui social media, so dia akan reach banyak orang. And then tunjukkan gambar-gambar, video melalui kempen tu supaya mereka cepat sedar and then elakkan vandalism tu. Okay. Sekiranya isu ini tidak dibendung, maka inilah yang akan terjadi. Yo, sudah lambat. Busuk gila. Weh, kawan-kawan ni memang tak mandi ke? Busuk ke? Semua kawan-kawan memang bau macam ni Kawan, kalau you nak cakap air busuk, you jangan main kawan air. You cakap air seorang je. Okay? Common sense lah. Jadi, masalah rasism ini bukan hanya terjadi di Malaysia, malah diserta dunia. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia harus menjaga keharmonian negara ini dengan tidak melakukan sebarang aktiviti ataupun perkataan yang berunsur-unsur perkauman. Kerajaan perlu tegas dalam menangani isu ini supaya keharmonian negara dapat dijaga. Jadi, pepatah Melayu pernah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Silang Hong Fuseng, hau hau ye. Hom to hemise, curan lo. Sekian.